Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 23 Januari, anda bersama saya Asrul Nizam Kadir. Tajuk utama pagi ini, SPR rancang simulasi mengundi libat 2,400 sekolah tahun ini. Tokoh Malaysia Airlines meninggal dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mahu menjalankan simulasi proses pengundian di 2,400 sekolah menengah seluruh negara tahun ini. Pengerusinya Dato' Azhar Azizan Harun berkata langkah itu sebahagian program pendidikan pengundi kepada pelajar. So the module is ready. We will make public the module so that nobody could raise an allegation that we are trying to indoctrinate students. We are not. We are not in the business of indoctrinating anybody. But we want to educate. Terdahulu beliau menerima kunjungan hormat daripada delegasi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Pilihan Raya dan Jawatan Kuasa Pilihan Khas untuk melantik jawatan-jawatan utama perkhidmatan awam. Ditanya mengapa pelajar tingkatan 4 dipilih, Dato' Azhar berkata ini kerana mata pelajaran demokratik berada dalam sukatan pelajaran mereka dan SPR tidak mahu mengganggu pelajar tingkatan 5 yang akan menduduki peperiksaan sijil pelajar Malaysia SPM. Modul pendidikan pengundi menjadi agenda utama SPR tahun ini bagi memberi pemahaman kepada pelajar sekolah mengenai sistem demokrasi dan pilihan raya. Sementara itu, tender bagi sistem pendaftaran pemilih secara automatik bagi membolehkan warga negara Malaysia mengundi pada usia 18 tahun telah dimuktamadkan. Dato' Azhar optimis sistem berkomputer itu dapat beroperasi menjelang pertengahan tahun depan. Katanya SPR telah mengenal pasti 2 juta pengundi baru secara manual berdasarkan alamat di kad pengenalan mereka. Langkah itu bagi memudahkan proses pendaftaran apabila sistem berkomputer itu siap. Tender untuk sistem komputer mengenai perkara tersebut, I think saya rasa award telah dibuat. Dan proses pelaksanaannya akan dijalankan sunnah dalam masa yang terdekat. Mengulas mengenai pelaksanaan pengundian elektronik atau e-undi, Dato' Azhar akui aspek keselamatan dan ketulusan sistem itu antara yang dibimbangi beliau. Saya amat bimbang tentang security. Dan bagaimana untuk memuaskan hati pengundi bahawa apa yang diundi itulah yang dimasukkan ke dalam sistem tu. So bila kita e-voting, perkara tu yang a bit difficult. Kita nak proof tu. So dia kata dia vote A, macam mana A yang pergi, kita nak proof bahawa vote dia untuk A tu pergi ke calculation undi tu. So and then of course kita takut dengan Dalam pada itu, SPR terbuka dengan syur dikemukakan oleh Jawatan Kuasa Khas Pembaikan Sistem dan Undang-Undang Pilihan Raya ERC jika ia dapat memperbaiki keseluruhan perjalanan proses pilihan raya. Syur termasuk menstruktur semula SPR kepada 3 entiti bebas yang menjalankan fungsi berasingan berkaitan pilihan raya. Saya rasa sekiranya pembahagian fungsi tersebut boleh memperbaiki lagi proses yang berkenaan, maka saya menyokong perkara tersebut. Kalau macam kita ada apa orang kata jawatan kuasa persempadanan semula, agensi persempadanan semula, dan penubuhan tersebut boleh memperbaiki lagi proses persempadanan semula, maka I'm all for it. I'm all for anything that could make it better. Beliau mengulas kenyataan pengerusi ERC Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman kemarin yang mengesyorkan SPR di struktur semula kepada 3 entiti bebas. 3 entiti berkenaan SPR sebagai badan yang menguatkuasakan Undang-Undang Pilihan Raya, Elections Malaysia yang menjalankan urusan pilihan raya, dan Suruhanjaya Persempadanan Semula bahagian pilihan raya EBC yang melaksanakan persempadanan semula kawasan pilihan raya.
Seterusnya, bekas pengarah urusan Malaysia Airlines Tan Sri Abdul Aziz Abdul Rahman telah meninggal dunia lewat malam tadi. Allahyarham yang berusia 87 tahun menghembuskan nafas terakhirnya di Hospital Gleneagles, Ampang. Berita pemergian Allahyarham disahkan oleh Kesatuan Kebangsaan Anak Kapal Kabin Penerbangan Malaysia Nufam dalam kenyataan menerusi Facebook rasminya pagi tadi. Allahyarham menerajui syarikat penerbangan negara itu pada tahun 1982 hingga 1992. Nama Tan Sri Abdul Aziz sebelum ini disegani dalam kalangan dunia korporat dan industri penerbangan sewaktu beliau aktif dalam kedua-dua bidang itu. Al-Fatihah. Taktik sindiket menjual dadah menggunakan aplikasi WeChat terbongkar dengan penahanan 3 suspek menerusi 2 serbuan berasingan di Ceras dan Kajang Isnin lalu. Kesemua dadah yang dirampas dianggarkan bernilai RM788,700. Ketua Polis Daerah Ceras ACP Muhammad Mohsin Muhammad Zon berkata, menerusi serbuan pertama, pihaknya menahan seorang ejen hartanah berusia 31 tahun di kondominium sekitar Taman Syamlin Perkasa jam 10.50 pagi. Manakala 2 lagi suspek dipercayai pasangan kekasih, iaitu lelaki berusia 27 tahun dan wanita warga Thailand 29 tahun, ditahan di kondominium di Kajang jam 1.50 tengah hari. Rampasan yang dibuat serbuk yang sampai serbuk ekstasi lebih kurang 6.69 kilo ataupun 6,691 gram. Okey, serbuk ekstasi. Pil ekstasi sebanyak 1,802 biji pil dan cecair yang liquid ni, cecair 172,550 ml. Itu lebih kurang anggaran berat 270,816 gram. Dan rokok yang dipercayai ada cannabis lebih kurang 80 batang. Okey, kemudian kita juga ada buat sitaan sitaan ke atas wang tunai dan kereta jenis proton personal. Kita ada buat sitaan. So nilai rampasan dadah lebih kurang RM788,700 Malaysia. Itu nilai anggaran nilai rampasan. Nilai sitaan harta RM26,300 Malaysia. So jumlah keseluruhan yang kita rampas dan kita sita adalah RM815,000 Malaysia. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Ceras, Ibu Negara. Ketiga-tiga suspek dipercayai bergerak aktif di Ibu Negara, Johor Bahru dan Pulau Pinang. Hasil rampasan dadah boleh dibekalkan kepada 196,800 pengguna. Suspek pertama direman 7 hari, manakala 2 lagi suspek selama 6 hari masing-masing bermula semalam mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. 57 kemalangan maut dilaporkan di seluruh negara sepanjang Op Selamat 16 sempena perayaan Tahun Baru Cina yang masuk hari keempat kemarin. Dalam satu kenyataan, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Azizman Alias berkata, daripada jumlah itu 60 kematian dicatatkan. Katanya penunggang motosikal masih penyumbang tertinggi maut dengan 40 kematian. 6,689 kemalangan dicatatkan sepanjang 4 hari Op Selamat kali ini, membabitkan 10,141 kenderaan. Selangor mencatat jumlah kemalangan maut tertinggi dengan 16 kemalangan, diikuti Johor 11, Kedah 9, Sarawak 5, manakala Kuala Lumpur dan Kelantan masing-masing 3 kemalangan. 96,477 saman turut dikeluarkan dalam tempoh 4 hari sejak Op Selamat 16 bermula 18 Januari lalu. 59,552 saman membabitkan 6 kesalahan utama kesalahan jalan raya. Seterusnya, 23 lokasi maut dikenal pasti sering berlaku kemalangan di Terengganu. Daripada jumlah itu, 15 kawasan melibatkan jalan persekutuan, 5 jalan negeri dan 3 di kawasan Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2. Ketua Polis Terengganu Dato' Aidi Ismail berkata, daerah Hulu Terengganu paling banyak lokasi kemalangan iaitu 6, diikuti Marang 4 lokasi. Sementara masing-masing 3 lokasi di Dungun, Kemaman dan Setiu serta 2 lokasi di Kuala Terengganu dan Besut. Beliau menjangkakan bilangan kenderaan di jalan raya akan bertambah 3 kali ganda ketika musim perayaan ini, terutama di laluan keluar masuk Plaza Tol Kuala Terengganu. Di posisi pegawai 355 anggota di seluruh negeri Terengganu.
Dan anggota ini akan bekerja selama 24 jam dengan mengawasi jalan raya supaya tidak berlaku kesesakan dan juga mengawal arus trafik yang keluar daripada FBT2, terutama di susu keluar di Bukit Bugurung. Beliau ditemui selepas melancarkan kempen keselamatan jalan raya sempena sambutan Tahun Baru Cina 2020 di Kuala Nerus. Ops selamat selama 2 minggu bermula 16 Januari hingga 1 Februari depan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mengeluarkan saman kepada 818 pemilik motosikal membabitkan pelbagai kesalahan sempena Op Tahun Baru Cina bermula Isnin lalu. Pengarahnya Datuk Ismail Muhammad Zawawi berkata sebanyak 3,574 motosikal diperiksa dalam operasi berkenaan. Perbandingannya sedikit dengan Ops TBC tahun lepas 2019, 1,005 notis kita keluarkan, tapi untuk tahun lepas kita buat 4 hari. Tahun ni kita buat 3 hari saja. Jadi saya rasa kalau tambah 1 hari lagi, mungkin notis ini boleh cecah lah. Datuk Ismail ditemui media selepas mengadakan operasi di Plaza Tol Batu, Lebuh Raya Duta Ulu Kelang Duke malam tadi. Kesalahan paling banyak dikesan tidak memiliki lesen memandu sah selain lesen tamat tempoh. Daripada jumlah itu, 26 motosikal disita sepanjang tempoh 3 hari operasi. Jabatan Imigresen turut menahan 26 individu kerana tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Manakala agensi anti dadah kebangsaan menahan 14 individu berikutan positif dadah jenis metamfetamin dan syabu serta beberapa dadah jenis lain. Dan di Negeri Sembilan, 427 saman dikeluarkan terhadap pemilik motosikal dan kenderaan lain. Pengarah JPJ Negeri Azrin Burhan berkata, keseluruhannya 2,665 motosikal dan kenderaan diperiksa dalam operasi yang memasuki hari ketiga semalam. Operasi turut disertai PDRM, Jabatan Alam Sekitar JAS, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Imigresen dan SPRM sejumlah 447 anggota. Sebabnya bila lori ini dia membawa muatan seperti pasir, batu, tanah dan sebagainya tidak mengikut peraturan yang telah ditetapkan, membahayakan keselamatan pengguna jalan raya, batu jatuh, kena cermin kereta pecah dan sebagainya, ini akan membahayakan pengguna jalan raya lah. Dan ia juga merugikan kerajaan sebab jalan-jalan rosak, sebab muatan lebih merosakkan jalan. Jadi JPJ Negeri Sembilan akan melipat gandakan penguasaan terhadap lori-lori yang melebihi muatan dan melanggar peraturan-peraturan jalan raya lah. Katanya setiap kali musim perayaan, anggota JPJ akan melakukan penyamaran dengan menaiki bas ekspres. Malah, pada tahun ini, pihaknya turut melakukan penyamaran dalam pengangkutan awam dengan menaiki bas henti-henti. Dalam operasi sama, 188 pendatang asing diperiksa. Dengan 14 daripada mereka, termasuk seorang kanak-kanak perempuan ditahan, membabitkan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959. 25 orang daripada 316 yang diperiksa turut didapati positif dadah. Jabatan Perkhidmatan Veterina mengharamkan penggunaan 6 antibiotik yang disenaraikan sebagai ejen perangsang pertumbuhan haiwan ternakan. Cadangan pelaksanaan larangan dijadual bermula 31 Ogos tahun ini. Jabatan Perkhidmatan Veterina dalam satu kenyataan berkata 6 antibiotik berkenaan adalah seperti tertera. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani melalui mesyuarat Lembaga Makan Haiwan bersetuju melarang penggunaan antibiotik di dalam makanan dan bahan tambahan makanan haiwan. Ini kerana ia digunakan bagi tujuan penggalak tumbesaran dan pencegahan penyakit ke atas semua haiwan penghasil makanan. Larangan itu bertujuan meningkatkan pengawal seliaan kualiti dan keselamatan makanan haiwan demi menjamin kesihatan haiwan dan keselamatan makanan manusia. Seorang penganggur dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuantan atas dakwaan membunuh seorang warga emas di perkarangan sebuah masjid 2 minggu lalu. Tertuduh Muhammad Hafiz Safi'i, 32 tahun, hanya mengangguk faham
terhadap pertuduhannya di hadapan Magistrate Najwa Hashim. Tertuduh didakwa membunuh Radin Ambu Hassan 70 tahun pada 11 Januari lalu. Kejadian berlaku antara jam 3 hingga 4 pagi di perkarangan Masjid Al-Khariyah di Batu Tujuh, Jalan Gambang, Kuantan. Kes didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Mahkamah bagaimanapun mengarahkan tertuduh menjalani pemeriksaan di Hospital Permai Johor bagi mendapatkan laporan mental. Ini kerana Muhammad Afif memberangkat orang kurang upaya OKU bagi masalah mental. Sebutan semula kes 21 Februari depan. Dua penjenayah bergegas melarikan diri apabila tidak menyangka pemilik rumah yang mereka samun pulang dalam tempoh yang singkat. Menyedari kehadiran pemilik rumah, suspek bertindak merempuh kereta mangsa dalam usaha melarikan diri. Kejadian berlaku dirakam kamera papan pemuka yang dipasang pada kereta mangsa. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Muhammad Zani Cik Din berkata, pengadu meninggalkan rumah kira-kira jam 1.30 tengah hari kemarin. Namun, apabila pulang ke rumah kira-kira jam 2.20 petang, pengadu mendapati pintu pagar hadapan rumah terbuka dan terdapat sebuah kereta tidak dikenali di perkarangan rumah. Pengadu cuba menghalang kenderaan tersebut, namun suspek bertindak merempuh kenderaan mangsa. Berdasarkan keterangan mangsa, terdapat dua lelaki bertopeng dan memakai sarung tangan memecah masuk rumahnya. Pemeriksaan pula mendapati sebentuk cincin, komputer riba, telefon bimbit, kamera dan sejumlah mata wang asing dilarikan suspek. Semakan polis mendapati kereta yang dinaiki suspek menggunakan nombor pendaftaran palsu. Never close, no? There is twice, eh? Who is this? Disahkan turut meningkat. Memetik kenyataan kerajaan wilayah itu mengesahkan sejumlah 444 kes coronavirus yang bermula di Wuhan setakat jam 8 malam waktu tempatan. Jumlah kematian dilaporkan sebelum ini adalah 9, kesemuanya di wilayah Hubei. Susulan itu, pihak berkuasa China tidak membenarkan penduduk Wuhan meninggalkan daerah itu buat sementara waktu. Ia bagi membendung penularan virus itu terutamanya pada musim perayaan ini. Ia termasuk menggantung semua pengangkutan awam seperti bas, kereta api dan feri mulai jam 10 pagi bermula hari ini. Sementara itu, pasar yang menjadi tempat pertama dikesan dengan coronavirus di Wuhan disifatkan umpama pusat lambakan haiwan eksotik. Menurut laporan media China, Huanan Seafood Market yang terletak di tengah bandar Wuhan itu menjadi perhatian selepas pegawai kerajaan China memaklumkan virus yang menyebabkan kematian 9 mangsa itu mungkin berpunca daripada haiwan liar yang dijual di pasar berkenaan. Sindrom pernafasan akut teruk SARS yang pernah berlaku sebelum ini dikaitkan dengan pengambilan daging musang. Ini menyebabkan pihak berkuasa China kini mungkin berdepan satu lagi episod memalukan sekiranya penyeludupan haiwan liar masih lagi berleluasa. Berdasarkan senarai harga yang disebarkan di internet, pasar berkenaan menawarkan pelbagai haiwan dan produk berasaskan haiwan eksotik dengan jumlah keseluruhan 112 jenis. Hampir 450 buah sekolah di Thailand diarah tutup susulan tahap pencemaran yang menghampiri paras berbahaya. Bangkok, bandar paling kerap dilawati di dunia, menyaksikan paras partikel PM2.5 meningkat kepada 78.3. Menurut pemantau kualiti udara bebas Air Visual, paras melebihi 35 sudah dianggap sebagai tidak sihat. Partikel PM2.5 mengandungi debu, asap dan jelaga yang amat kecil dan boleh berada jauh di dalam paru-paru serta memasuki saluran darah. Pelajar kerap mengalami kesan buruk akibat pencemaran udara kerana terdedah kepada persekitaran luar setiap masa, termasuk ketika menunggu bas atau berjalan pulang. Pada Januari tahun lalu, semua sekolah ditutup selama seminggu kerana pencemaran yang terlalu buruk. Kita ke laporan sukan badminton terbuka Thailand Masters. 10 wakil negara terdiri daripada 4 pemain perseorangan, 3 beregu lelaki, 2 beregu campuran dan 1 beregu wanita berjaya melepasi pusingan pertama semalam dan akan turun beraksi pada pusingan kedua hari ini bagi memburu slot ke suku akhir esok.
Agak menarik apabila 3 pemain perseorangan lelaki berjaya melepasi pusingan pertama semalam. Untuk pusingan kedua, Li Zijia selaku pilihan ketujuh berpeluang cerah ke suku akhir. Namun sebaliknya buat Liu Darren yang bakal berdepan cabaran getir menentang pilihan kedua kejohanan dari China. Sementara peluang Sun Juven dan satu-satunya perseorangan wanita di pusingan kedua Sonia Chia agak seimbang. Berikutan lawan mereka juga memiliki kelebihan tersendiri. Mengetuai cabaran bergu lelaki pula adalah pilihan keempat, Go Vishan Tan Wee Kiong, selain penampilan Ong Yu Sin, Teo Yi Yi serta Go Zifei Nur Izzuddin. Sekalipun kesemuanya bakal berdepan pemain bukan pilihan, namun saingan dijangkakan tetap sengit buat mereka dan perlu bekerja keras untuk ke suku akhir. Satu-satunya bergu wanita Vivian Ho dan Yap Cheng Wen pula agak sukar untuk terus diletakkan harapan untuk ke suku akhir. Tetapi dua bergu campuran Goh Sun Huat Siobhan Lai yang juga pilihan ketiga dan Tan Kiang Meng Lai Peijing selaku pilihan ke-8 berpeluang terus mengibarkan cabaran susulan akan bertemu lawan yang berada di ranking yang lebih rendah. Beralih ke saingan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Antara keputusan tumpuan awal pagi tadi, pasukan tangga ketiga Liga Leicester City berjaya meraih kemenangan besar 4-1 untuk terus berapatkan jurang mata dengan pasukan tangga kedua Manchester City. Sementara Tottenham Hotspur kembali meraih 3 mata hasil kejayaan mengatasi Norwich City 2-1. Namun keaiban sekali lagi melanda Manchester United yang tumpas 0-2 kepada Burnley di Old Trafford. Menyaksikan ini kekalahan kedua berturut-turut Red Devils selepas tumpas kepada Liverpool Isnin lalu. Baiklah, dengan itu sekian paparan Buletin Pagi hari ini. Terus ikuti media sosial dan platform digital Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Asrul Nizam Kadir. Salam hormat dan Assalamualaikum.